Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بلغ الرسالة أدى الأمانة وخسف الأمة ونصح الأمة وجاهد في الله الذين آمنوا حق جهاده حتى أتانا اليقين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا رب العالمين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah sesekali kamu mati melainkan kamu berada di dalam keadaan Islam. Surah Ali Imran ayat 102. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillahi haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanati tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada, dan ikutilah segala keburukan yang telah dilakukan itu dengan perkara-perkara kebaikan, serta bergaullah dengan sekalian manusia dengan sebaik-baik pergaulan. Alhamdulillah, yang saya hormati kepada seluruh pengerusi dan jawatan kuasa, penggerak surau, Kementerian Kerja Raya, dan yang saya raikan juga kepada semua sekali, tuan-tuan dan puan-puan tetamu zuhur yang dirahmati serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita bersama-sama merafakkan setinggi-tinggi syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana yang pertama sekali, syukur kita kepada Allah atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini dengan setiap daripada anggota tubuh badan kita hari ini, kita manfaatkan untuk perkara-perkara kebaikan. Kita berjalan kaki yang kita melangkah atas izin daripada Allah, maka dapatlah kita melaksanakan ibadah dalam kehidupan kita. Antaranya kerja yang kita lakukan bermula daripada pagi tadi. Dan kita langkah pula hadir di dalam majlis ilmu yang mana kaki pergerakan yang kita lakukan. Walaupun secara fizikalnya pergerakan itu adalah kita sendiri yang lakukan. Kita sendiri yang langkah kaki, kita sendiri yang mendengar dan kita sendiri yang lakukan apa sahaja. Tapi secara hakikatnya para jemaah muslimin muslimat sekalian,
Semuanya itu atas izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengizinkan untuk kaki itu bergerak sampai ke sesuatu tempat. Semuanya atas izin daripada Allah, menggerakkan dengan anggota tubuh badan kita, lakukan apa saja dalam kehidupan hari ini. Itu kesyukuran kita yang pertama. Yang kedua, para jemaah tetamu zuhur dirahmati Allah sekalian. Kita bersyukur kerana Allah yang memiliki, yang memegang dengan segala hati-hati manusia dalam hidup hari ini, yang mana Allah masih meletakkan keseronokan ataupun kita masih lagi menginginkan perkara kebaikan di atas dunia. Sebagai contoh, keinginan kita untuk lakukan kewajipan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keinginan kita untuk bersama-sama berada di dalam majlis ilmu. Keinginan kita untuk bersama-sama melakukan amal soleh dengan bacaan Al-Quran, dengan sedekah dan yang lain-lain lagi. Kerana perkara ni adalah satu benda yang besar dalam kehidupan kita sebab kita bimbang dan kita takut andai Allah uji satu masa dalam hidup kita ni, akhirnya bertukar daripada ketaatan menjadi kemungkaran. Na'udzubillahi min zalik. Kita takut dan kita bimbang satu masa dan ketika Allah pusing sedikit hati dalam sekelip mata, akhirnya boleh menjadikan seseorang itu yang rasa seronok datang ke rumah Allah, seronoknya datang dalam majlis ilmu, tiba-tiba bertukar menjadi bencinya datang rumah Allah dan bencinya terhadap majlis ilmu. Na'udzubillahi min zalik. Sebab tu kita digalakkan untuk diamalkan dengan satu doa yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Yang doa biasa sentiasa kita dengar dan mungkin ada yang di antara kita pun hafal dan juga amalkan doa tersebut. Doa berkaitan dengan kita minta pada Allah agar dikuatkan dan ditetapkan hati kita. Allahumma ya muqallibal qulub, Sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atih. Dalam doa tu kita minta, Ya Allah yang membolak-balikkan hati-hati manusia. Sebab tu kata, kerja hati ni adalah kerja milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita buat sesuatu perkara dalam keadaan perkara tu baik, tapi Allah uji dalam hati ni dengan perkara-perkara yang buruk pula ketika lakukan kebaikan tersebut. Makna dalam kebaikan adanya perkara yang lain juga kena jaga, terutamanya bab dengan soal hati. Kita minta dalam doa tu, Nabi ajar apa dia? Sabbit qulubana ala dinik. Pertama sekali, Ya Allah tetapkan hati kami ke atas agamamu, iaitu agama Islam. Sebab apa? Kita tak nak dan kita bimbang sampai pada satu masa Allah uji akhirnya benci pula dengan Islam dalam kehidupan. Dia rasa Islam ni pula menjadi satu agama yang menyusahkan dalam hidupnya. Jadi rasa tak seronok hidup sebagai seorang beragama Islam. Itu yang kita takut. Yang kedua, wa ala ta'ati. Dan kita minta agar biar Allah tetapkan hati pendirian kita kepada ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya kita boleh sentiasa jaga amalan-amalan kita supaya tak bertukar kepada perkara-perkara yang mungkar. Baik tuan-puan, tetamu zuhur dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Pada petang ni kita nak berbincang berkaitan dengan adab orang Islam dalam tajuk adab-adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nak tengok macam mana yang disebut dengan adab terhadap Allah dalam kehidupan. Dan adakah bila sebut adab terhadap Allah ni, cukup dengan sekadar kita melaksanakan kewajipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekadar kita ikut segala perintah Allah dan tinggalkan larangan Allah. Tapi sebenar bila cerita tentang adab terhadap Allah, di sana banyak perbincangan yang kita kena lihat, yang sebenarnya dia memasukkan diri kita menjadi manusia yang beradab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, antaranya yang pertama disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi berkaitan adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang Muslim hendaklah memandang segala nikmat Allah ke atas dirinya amat banyak dan tidak terkira. Mulai daripada saat kejadian benih dalam rahim ibunya, hinggalah dia kembali menemui kepada Tuhannya. Oleh itu dia sentiasa mensyukuri Allah ke atas nikmat tersebut
dengan bertahmid memuji Allah melalui lidahnya dengan selayak-layak pujian dan melalui anggota badannya kerana dapat digunakan bagi mentaati Allah. Dan yang demikian itu adalah merupakan adabnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kerana kekufuran terhadap nikmat Allah, keingkaran terhadap kurniaan Allah dan melupakan Allah serta melupakan budi baiknya atas segala nikmat itu dianggap tidak beradab langsung terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pertama, kata Syekh ni kepada kita bahawasanya adab terhadap Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan apa dia? Hidup kita di atas dunia perlulah melihat dan memandang dengan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala ini yang sangat luas pada diri dan juga kehidupan kita. Maknanya kita tidak membataskan nikmat yang Allah beri dalam kehidupan kita, para jemaah sekalian. Contoh hari ini kita rasakan mungkin Allah sedang uji kita dalam kesusahan. Bila Allah uji kita dengan kesusahan dan juga kepayahan, setengah orang dia rasa macam nak mati dah, para jemaah sekalian. Orang kata, Ustaz, Allah Akbar, susahnya hari ni, rasa tak boleh nak hidup. Rasa macam mati tu lagi baik daripada hidup. Dia minta, Ya Allah, matikan aku, Ya Allah. Tak boleh kita minta mati, para jemaah sekalian. Nak selesai masalah, bukan minta mati ataupun bunuh diri. Bahkan itu termasuk dalam bab dosa-dosa besar, para jemaah dirahmati Allah sekalian. Tapi kalau kita berhadapan dengan masalah, setengahnya sampai tak tertanggung, para jemaah sekalian, Islam ada ajarkan kaedah. Bukan kaedah kita nak minta mati, tapi cara doa tu dia ada teknik dia, para jemaah sekalian. Doa dalam bentuk kita minta, Ya Allah, andai kehidupan ini adalah baik bagiku, maka teruskanlah panjangkan usiaku dan mudahkanlah segala urusanku. Andai kematian itu adalah baik bagiku, maka aku serahkan kepadamu, Ya Allah. Dia bukan, Ya Allah, matikan aku, Ya Allah, masalah ekonomi tak pernah selesai, banyak hutang, Ya Allah, aku nak mati, Ya Allah, aku tak nak hidup. Dia tak boleh minta gitu, para jemaah sekalian. Jadi nak sebutnya, setengahnya Allah uji dalam hidup, kita rasa sampai tahap susah dah, para jemaah sekalian. Tapi yang mana adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala ni, nak sebut mengajar supaya kita tidak membataskan nikmat Allah dalam kehidupan. Jangan kita terhad nampak, Allah dah tak ada bagi nikmat dekat aku lagi dah. Kita hidup susah hari ni, apa yang kita rasa Allah tak ada bagi rezeki pada kehidupan kita, para jemaah sekalian. Sedangkan kita diajarkan supaya lihat betapa luasnya nikmat yang Allah beri, sampaikan tahap bagaimana nak mengukur keluasan tersebut. Dalam kitab ini sebut, bermula daripada saat kejadian benih di alam rahim ibunya, sampailah ia kembali menemui kepada Tuhannya. Makna kata selagi kita hidup, selagi tu ada nikmat. Contoh hari ni, kita rasa tak ada nikmat bila mana seminggu kita makan nasi putih, lauknya ikan kering dengan telur asin, para jemaah sekalian. Masa tu rasa Allah macam susah sungguh dah, para jemaah sekalian. Ketika itu walaupun kita merasakan payah tak seperti mana yang biasa, kita lihat ada lagi tak nikmat yang Allah bagi pada kita selain daripada tu? Ada banyak, para jemaah sekalian. Selain daripada tu, kita nampak, Ya Allah, syukur lagi. Dapat juga ni makan nasi beras walaupun dengan ikan kering, walaupun dengan telur asin. Pergi kawasan perkampungan, masuk dalam kawasan Jerantut Pahang sebagai contoh. Dalam Malaysia kita banyak kawasan perkampungan, pendalaman para jemaah sekalian. Di sana ramai lagi yang nak beli beras untuk makan nasi pun masih berkira-kira, para jemaah sekalian. Bukan berkira apa, sebab dari sudut kemampuannya yang tak sama macam kita, walaupun ikan kering dan juga telur asin, tapi sekadar nasi beras tak jadi masalah, para jemaah sekalian. Jadi seluas itu kita nampak, cari segala ruang yang boleh untuk melihat nikmat Allah yang berikan dalam kehidupan kita, para jemaah sekalian. Selagi bila, sampai bila? Selagi kita tidak mati, selagi tidak meninggal dunia, para jemaah sekalian. Bila dah meninggal dunia, masa itulah baru terputus habis kenikmatan di atas dunia. Sebab tu kita kadang dengar, ada setengah bila Tok Imam dia pergi talqin jenazah dikubur, para jemaah sekalian, dia akan sebut apa dia? Setengahnya imam sebut, wahai si fulan bin fulan,
maka terputuslah nikmat kamu di atas dunia, maka kamu telah kembali ke alam baqa yang kekal abadi, dan kami serahkan kepadamu pada Allah Subhanahu wa taala. Makna dia sebut kat situ, betul bila dah meninggal dunia, masa itulah terputus dengan segala nikmat di atas dunia. Para jemaah dirahmati Allah, selagi tak mati, selagi tak meninggal dunia, ruang-ruang yang ada ni ada nikmat-nikmat dan rezeki yang kita dapat, para jemaah sekalian. Baik, seterusnya, orang-orang yang sentiasa memandang luasnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, sikap dia apa dia? Dia akan sentiasa bertahmid memuji Allah dengan melalui lidahnya dengan selayak-layak pujian. Maknanya di bibir mulut dia tak akan terlepas sentiasa dengan lafaz kalimah Alhamdulillah, para jemaah sekalian. Dua kalimah yang takkan sentiasa terlepas dalam kehidupan dia bila nak mula buat sesuatu dan selesai daripada sesuatu. Apa dia? Bismillah, Alhamdulillah, para jemaah sekalian. Mula daripada pagi, naik motor nak pergi kerja, Bismillahirrahmanirrahim. Sampai dekat tempat kerja kita selamat tanpa ada kemalangan, tanpa terlibat dengan sebarang bentuk ujian, sampai Alhamdulillah. Mula nak makan, baca Bismillah. Habis selesai doanya, Alhamdulillah. Termasuklah nak tidur, Bismillah, Bismikallahumma ahya wa amut. Selesai daripada tidur, bangun pula dapat hidup kembali semula, Alhamdulillahillazi ahyana, sampai habis doa bangun daripada tidur. Makna kalimah Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, dia takkan sentiasa tertinggal dalam kehidupan. Baik, itu daripada sudut lisan dan sebutannya. Yang seterusnya, orang yang sentiasa pandang luas dengan nikmat Allah dalam hidup ni, bukan sekadar lidahnya sahaja, maka dengan melalui anggota tubuh badannya untuk melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Contoh apa dia? Ni yang sedang kita buat. Anggota tubuh badan, kita dah makan segala nikmat rezeki daripada Allah. Kita bersyukur dengan segala pemberian nikmat daripada Allah. Mulut kita Bismillah dan juga Alhamdulillah. Maka perbuatan kita jaga ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Tunaikan hak tubuh badan kita, anggota tubuh badan kita ni, untuk perbanyakkan sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan orang yang kufur dengan nikmat Allah, orang-orang yang melupakan budi baik atas segala sesuatu, termasuklah orang yang tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu perkara yang pertama. Dan ada ayat Al-Quranul Karim, dalil yang menceritakan untuk menguatkan apa yang disebutkan. Antaranya dalam surah An-Nahl pada ayat yang ke-53. Dalam ayat ni Allah sebut apa dia? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa sahaja nikmat yang ada pada kamu itu, semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil untuk menguatkan apa yang disebutkan huraian tadi, para jemaah sekalian. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, adab terhadap Allah Subhanahu wa taala ialah orang Islam memandang bahawa alam Allah taala terhadap dirinya begitu luas dan meliputi dengan segala keadaan. Maka hatinya penuh dengan perasaan kagum dan syarat dengan rasa hormat terhadap Allah. Maka dia berasa malu hendak melakukan kemaksiatan atau penderhakaan. Dia akan merasa malu hendak menyalahi perintahnya atau hendak keluar daripada ketaatan. Dan ini juga merupakan adab orang Islam terhadap Allah, kerana tidak boleh dianggap beradab sedikit pun dengan Allah jika seseorang hamba yang melakukan maksiat terhadap tuannya atau membalas nikmat itu dengan perkara yang buruk ataupun dengan sifat-sifat yang keji, sedangkan Allah selalu menyaksi dan melihat kepadanya. Baik. Apa makna yang kedua? Yang kedua, adab dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dalam diri kita ni akan penuh dengan rasa malu apabila melakukan sebarang bentuk kemungkaran, perkara-perkara yang maksiat dalam kehidupan. Akan sentiasa rasa malu bila meninggalkan ketaatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kiraan mudah, kita nilai pada diri kita, benda ni kita payah nak tengok pada orang, dan jangan tengok orang, para jemaah sekalian. Kita nilai tengok pada siapa? Diri kita. Waktu kita tinggalkan ketaatan Allah, masa tu perasaan kita bagaimana? Ada setengah orang, dia rasa okey,
Masih okey, so far tak ada apa. Masih lagi boleh berjalan, masih lagi boleh makan, masih lagi boleh dapat dengan segala nikmat, tapi dalam masa yang sama, dia tidak melaksanakan kewajipan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada setengah dia rasa begitu. Tapi ada setengah dia rasa apa dia? Bila tinggal ketaatan kewajipan Allah ni, hati ni rasa sebersalah. Hati ni rasa tak kena. Hati ni rasa malu pun para jemaah dirahmati Allah sekalian. Sebab apa? Ibarat kita pinjam barang hak milik orang, dalam masa yang sama kita tak jaga barang tersebut, dia bagi elok, kita pulangkan dalam keadaan yang tak elok para jemaah sekalian. Dah pulang dalam keadaan tak elok, lepas tu tak minta maaf para jemaah sekalian. Ada jenis orang gitu, buat tak tahu je para jemaah sekalian. Kita duk bagi pinjam sakit hati juga rasa para jemaah sekalian. Aku dah bagi pinjam dekat mu dalam keadaan elok, lepas tu pulang pula dah rosak ataupun tak elok para jemaah sekalian. Bila tak elok, maaf pun tak ada para jemaah sekalian. At least paling kurang, alamak bang, minta maaf. Saya guna-guna tiba-tiba jadi gini pula bendanya. Saya pun tak tahu pula benda ni jadi macam ni. Pulang gitu saja. Kita masuk rumah cek-cek. Wish, tiba-tiba benda ni rosak. Masa bagi hari tu, okey, elok. Tapi sepatah pun tak ada cakap para jemaah sekalian. Ada setengah orang, bila dia watakkan dia macam tu, sifat dia macam tu, hati tak ada rasa apa. Orang kata, tak tahu, hati kering para jemaah sekalian. Hati kering teruk lagi daripada udang kering para jemaah sekalian. Udang kering habis kuat pun bau je. Hati kering ni masalah para jemaah sekalian. Bukan takat bau, orang pun rasa tak selesa para jemaah dirahmati Allah. Jadi ada jenis orang gitu. Macam tu juga part hubungan kita dengan Allah. Ada setengah orang relax je para jemaah sekalian. Solat tidak, jaga kewajipan Allah pun tidak. Tapi dalam masa yang sama, bila tanya makan, alhamdulillah makan sedap, makan tadi ikan siakap 3 rasa. Walaupun mahal macam mana sekalipun, sedap makan nikmat Allah. Tapi para jemaah sekalian tak sedar tanpa rasa malu, ni ketaatan Allah tak jaga dengan baik para jemaah sekalian. Sepatutnya, orang-orang yang kita kena beradab dengan Allah, rasa malu para jemaah sekalian. Bila buat kemaksiatan, ya Allah, Allah tahu kita sedang buat dalam masa kita ada nikmat yang Allah berikan. Sebab tu para jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, boleh sahaja Allah nak takdirkan seseorang itu seorang hamba dalam hidup, satu kemungkaran yang dilakukan, satu kewajipan yang ditinggalkan, Allah tarik pula dengan nikmat anggota yang ada pada tubuh badan dia. Contoh, satu waktu tak solat, Allah tarik patah kakinya para jemaah sekalian. Boleh Allah jadikan satu kemaksiatan yang dilakukan, Allah membutakan matanya dalam hidup. Tapi Allah maha hebat para jemaah sekalian. Allah tetap bagi dengan segala-galanya, yang semua ni untuk penilaian diri kita supaya sedar diri para jemaah dirahmati Allah. Ini adab yang kedua para jemaah dirahmati Allah sekalian. Yang ketiga, muslimin muslimat puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pada surah Nuh ayat yang ke-13 dan juga ayat yang ke-14. Dalam ayat ini Allah sebut apa dia? Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Yang bermaksud, mengapakah kamu tidak menghargai dengan kebesaran Allah dan kekuasaannya, sedangkan Allah telah menciptakan kamu di dalam beberapa peringkat. Baik, poin yang ketiga ni ialah apa dia? Allah mendatangkan pertanyaan kepada kita dalam bentuk ayat Al-Quranul Karim untuk kita berfikir dan menjadi manusia yang dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar kosong sahaja para jemaah sekalian. Contoh dalam ayat tersebut surah Nuh ayat 13 dan juga ayat yang ke-14. Mengapakah ada manusia yang tidak mahu melihat dengan kekuasaan Allah dalam kehidupan? Yang Allah boleh jadikan hanya dengan sekelip mata daripada air yang kita minum, air yang kita buat mandi, air yang kita duk buat basuh kereta, dengan air itulah sekelip mata kekuasaan Allah boleh memusnahkan segala-galanya dengan banjir yang berlaku. Contoh para jemaah sekalian. Dan dengan apa sahaja yang berlaku melihat kekuasaan Allah, supaya apa dia? Supaya kita bersyukur dengan peringkat kehidupan kita para jemaah sekalian. Ya Allah, kita duk tengok setiap peringkat daripada fasa hidup kita dulu para jemaah sekalian. 10 tahun pertama kita hidup atas dunia. Masuk 10 tahun yang kedua. Masuk 10 tahun yang ketiga. Masuk 10 tahun fasa yang keempat. Sampailah umur kita hari ini para jemaah sekalian.
Bila kita lalui fasa peringkat kehidupan kita di atas dunia, kita melihat macam-macam kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita lihat, adakah menjadikan kita lebih dekat dengan Allah, ataupun akhirnya setengah orang dia tak ambil duli, jadi menjauhkan lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak apalah. Nak buat macam mana? Dah jadi banjir. Sistem tahanan kita tak kuat, persediaan kita tak berapa persediaan sangat. Itu je para jemaah sekalian. Tapi apakah dia mengambil, dia melihat dengan suatu yang berlaku itu, walaupun persediaan itu satu part untuk kita lihat para jemaah sekalian. Dalam masa yang sama, Allah sedang berikan satu peringatan yang besar kepada kita supaya mungkin ada kesilapan yang pernah kita buat. Benda yang kita terlepas pandang, kemaksiatan dan kemungkaran yang kita lakukan di atas dunia, lalu Allah datangkan dalam bentuk peringatan-peringatan tersebut para jemaah sekalian. Sebab tu dalam Quran, kita lihat banyak ayat-ayat yang Allah cerita, Allah datangkan ayat Quran itu dalam bentuk pertanyaan para jemaah sekalian. Dan bila Allah datangkan dalam bentuk pertanyaan, untuk apa dia? Untuk menjadikan kita manusia yang berfikir dan menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh kita lihat awal tu Allah cerita satu kenyataan, satu ayat, akhirnya ada ayat kita jumpa, afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Afala tatafakkarun, apakah kamu tidak berfikir? Ta'lamun, apakah kamu tidak mengetahuinya? Termasuklah dengan ayat Al-Quran, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kamu melihat bagaimana unta itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa ilas samai kaifa rufi'at, dan langit yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkir innama anta mudzakkir, kata Allah. Tidakkah kamu lihat bagaimana unta yang Allah jadikan? Bukan tanya tu tak tahu kita ni yang unta tu haiwan, kita tahu para jemaah sekalian. Allah Ta'ala, kita tahulah unta tu haiwan, betul. Tapi kita melihat daripada seekor unta yang Allah jadikan seekor binatang antara binatang yang hebat, binatang menjadi kesayangan baginda Nabi SAW dan rapat dengan Nabi satu ketika dahulu. Tunggangan Nabi antaranya dengan menggunakan seekor unta para jemaah dirahmati Allah. Sebab tu kelebihan yang ada pada unta pada setiap anggota tubuhnya, kalau kita tahu ada kelebihan-kelebihan yang tersendiri. Kan balik boleh kita cuba buka kelebihan seekor unta. Daripada walaupun sekecil-kecil perkara. Kan apa dia? Air kencing unta. Kan air kencing unta para jemaah sekalian. Tapi kalau kita tengok ada khasiat dia. Boleh minum air kencing unta para jemaah sekalian. Kan cuma lalu dengan tak lalu je lah para jemaah sekalian. Kan tengok kalau pergi kat Mekah para jemaah sekalian, di Madinah para jemaah sekalian, ada setengah tu dia buat jual air kencing unta untuk minum, untuk kesihatan para jemaah sekalian. Kita kalau nak minum boleh, tapi jangan guna botol yang jernih. Guna botol jernih dia nampak dia membayangkan sesuatu, membayangkan bagaimana dia punya rasa yang lalu dekat tekak para jemaah sekalian. Kan? Jadi tu air kencing tu panjang pula cerita air kencing. Bukan nak cerita apa, makna nak sebutnya tu kelebihan yang ada pada unta yang Allah jadikan para jemaah sekalian. Termasuk dengan langit yang Allah ciptakan, rufi'at, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kamu melihat dan kamu memerhatikan? Naik kapal terbang rasa berapa ribu kaki dah tinggi dah para jemaah sekalian. Tapi bila kita lihat, kita duk pandang seolah-olah tidak berpenghujung para jemaah dirahmati Allah. Gunung ganang, bukit bukau yang Allah ciptakan, yang bila kita lihat semua ni sepatutnya mendekatkan lagi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat contoh kita pergi di satu tempat yang indah, satu tempat yang cantik. Apa contoh dia kata Maldives lah para jemaah sekalian. Contoh orang kata Maldives ni kalau nak melancong pergi ke Maldives, dia punya costing belanja ibarat pergi melancong ke luar negara Turki, lebih kurang gitu. Sebab apa? Di sana segala-galanya kena ready daripada keuangan para jemaah sekalian. Kadang duduk kita rasa macam pergi Maldives itu satu percutian yang biasa. Bukan nak pergi macam besar sangat. Tapi belanja dia jangan terkejut. Dia boleh menyamai dengan pergi travel ke luar negara. Seperti Turki boleh jadi 4,000 lebih.
boleh jadi sampai 5,000 lebih, padahal pergi tu Pulau Maldives je para jemaah sekalian. Sebab belanja dia besar para jemaah dirahmati Allah. Contoh kita nampak tempat yang indah. Bagi tempat yang indah, tempat yang cantik, bila kita lihat dengan mata kita sendiri, para jemaah dirahmati Allah sekalian, adakah menjadikan kita lebih dekat dengan Allah ataupun jauh dengan Allah dan sombong pula diri dalam kehidupan? Setengah orang bila tengok, oh Alhamdulillah, sampai pun aku dekat tempat sini. Orang lain tak sampai lagi, aku dah sampai dah. Kan? Orang lain tak pernah jejak lagi aku dah jejak dah. Setengah tu dia nampak tempat gitu, lagi dia bangga diri, para jemaah sekalian. Ataupun bila kita sampai, kita tengok subhanallah hebatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita tak sangka boleh jadi di tempat satu pulau yang biasa, akhirnya jadi indah, nampak cantik dengan kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun fizikalnya atas usaha manusia duk buat tu buat ni, lepas tu duk buat kontrak sini sana dan sebagainya, tapi atas izin juga yang jadi itu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini yang kedua, untuk menjadikan kita manusia yang beradab terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, muslimin muslimat para jemaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Seseorang muslim memandang bahawa Allah Ta'ala berkuasa ke atasnya, menguasainya, dan dia tidak dapat melarikan diri daripadanya. Tidak ada peluang ataupun jalan yang selamat untuk melepaskan diri daripadanya, melainkan dengan kembali kepadanya, kembali kepada ajarannya dengan bertawakal serta menyerahkan segala urusan hidupnya kepada Allah. Ini juga adalah merupakan suatu adab daripada hamba terhadap Tuhannya dan penciptanya. Kerana tidak dikira beradab langsung orang yang lari daripada Allah yang menguasai dirinya. Begitu juga tidak beradab orang yang bergantung kepada yang tidak berkuasa dan berserah kepada orang yang tidak mempunyai dengan sebarang daya dan kekuatan. Baik. Yang ketiga, para jemaah tuan-puan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, menjadikan diri kita sebagai manusia yang beradab terhadap Allah, iaitu kita kena melihat dan memandang bahawasanya Allah Ta'ala sangat berkuasa ke atas segala sesuatu yang berada di atas dunia. Dan yang seterusnya, kita tak boleh larikan diri daripada kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala sepanjang kehidupan. Melainkan kita balik kepada ajaran Islam, balik semula kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh situasi bagaimana para jemaah sekalian? Kita sakit. Bila kita sakit, betul kita jumpa doktor. Bila kita jumpa doktor, doktor bagi ubat. Ubat paracetamol, satu tu je lah ingat para jemaah sekalian. Itu je lah ingat, paracetamol, vaksin COVID-19, itu je para jemaah sekalian. Contoh, jumpa para jemaah sekalian, doktor pun bagi ubat paracetamol, maka makanlah. Cik kena makan sehari 3 kali selepas daripada makan. Masa tu kita punya ibaratnya keyakinan kita letakkan sepenuhnya pada doktor, para jemaah sekalian. Kita letak, doktor kata A, kita buat A. Doktor kata B, kita akan buat B, para jemaah sekalian. Sebab apa? Kita tahu pertamanya, doktor tu belajar dalam bahagian perubatan dan dia memang duduk berada dalamnya. Tapi kalau cuba jumpa dengan orang lain, yang bukan bahagian doktor, para jemaah sekalian. Kau makan paracetamol tak boleh. Kau kena makan ubat, satu nama ubat ni yang ada jual dekat tempat sekian-sekian bukan paracetamol. Kita pun fikir banyak kali. Makan ubat ni apa pula dia punya kesan dia? Ubat ni untuk apa? Berapa pula dia punya sukatan mg? Dia punya sukatan tu. Takut makan keluar buih, para jemaah sekalian. Tak lama tu berbuih mulut, para jemaah dirahmati Allah. Jadi bila doktor sebut gitu, kita meletakkan kepercayaan kepada doktor yang suruh makan ubat tersebut. Baik, maka kita percaya dengan benda tu, para jemaah sekalian. Tak salah kita mempercayai atas usaha ikhtiar yang kita buat. Cuma dalam masa yang sama, yang disebutkan kita tak boleh lari daripada kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kena percaya juga dalam masa yang sama ada kuasa yang lebih hebat, semuanya atas izin daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita jumpa ada setengah orang dia sakit benda ni, bagi ubat yang ni. Orang yang kedua sakit yang sama pun dapat ubat yang sama. Tapi orang yang pertama tu Allah takdirkan, izinkan dia makan ubat tersebut, boleh jadi sembuh. Orang yang kedua, dia makan ubat yang sama, penyakit yang sama, tapi Allah takdirkan, izinkan pada dia tak dapat kesembuhan.
Malah ada pula efek-efek yang lain para jemaah sekalian. So situasi itu nak menunjukkan pada kita bahawasanya kita usaha, kita ikhtiar, di sebaliknya jangan lupa atas izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab tu kadang kalau jika kita yang jual makanan-makanan, ubat-ubatan para jemaah sekalian, ya betul, kita nak biar orang beli ni, ini bagus. Encik boleh makan ni, insya-Allah go out akan kurang. Kan, akan kurang, kencing manis akan berkurangan. Maka insya-Allah kalau kita usaha ikhtiar, jaga konsisten makan atas izin Allah, dia akan boleh jadi sembuh. Kena sebab gitu para jemaah sekalian. Jangan duk sebut ni makan ni 100% confirm sihat. 100% boleh jadi tak ada sakit langsung. 100% akan boleh hilang segala-galanya, segala macam jenis penyakit. Hujung tu jangan lupa atas izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Itu daripada sudut apa dia? Dari sudut kepercayaan. Termasuklah dengan apa sahaja yang ada di atas dunia, segala bentuk kuasa para jemaah sekalian. Kuasa ni apa dia? Kadang dia ada membela sesuatu. Kan? Setengah orang dia ada jadi membela para jemaah sekalian. Dia membela sesuatu dengan tujuan apa dia? Dapat memberikan kesihatan, kekuatan pada tubuh badan, memberikan keselamatan pada rumahnya para jemaah sekalian. Contoh, kalau pergi Turki para jemaah sekalian, dia ada satu nama tu Blue Ice para jemaah sekalian. Blue Ice. Pergi dekat Turki, banyak orang-orang dekat sana, terutamanya belah-belah kawasan-kawasan Turki yang perkampungan para jemaah sekalian. Kampung-kampung yang dia hidup dengan masih lagi rumah yang dibina daripada batu-batu tanah para jemaah sekalian. Bukan batu yang moden para jemaah dirahmati Allah. Jenis batu yang besar zaman-zaman dulu para jemaah sekalian. Kebanyakan belah sana, masih lagi mereka ni ada meletakkan kepercayaan dengan Blue Ice. Blue Ice ni boleh search dekat Google, dia macam satu bentuk kitchen tu. Kalau bentuk kitchen tu kecil lah. Dia ada mata. Ada mata hitam, putih dan dia warna biru kelilingnya para jemaah sekalian. Ada setengah rumah dia gantung letak besar dekat bahagian pintu rumah. Pintu rumah bahagian atas tu digantung dengan Blue Ice. Bagi mereka, kepercayaan mereka tu, Blue Ice ni akan dapat melindung diri mereka, melindung keluarga dan rumah mereka daripada ancaman-ancaman perkara-perkara yang buruk. Cuma benda ni wallahualam, dia punya kesahihan dan sebagainya memang tak dinafikan, tak ada pun para jemaah dirahmati Allah. Dia hanya sekadar kepercayaan mereka sahaja para jemaah sekalian. Sebab tu kalau pergi Turki, jangan pelik terkejut tu banyak rata-rata jual kitchen tu ada Blue Ice. Ada setengah saya bawa grup para jemaah sekalian. Dia tanya, "Ustaz, benda ni boleh beli tak?" Ni apa benda ni yang ada mata ni? Barulah kita cerita, baru tahu benda ni. Ini sebenarnya nama dia adalah Blue Ice, satu jenis kepercayaan kepada mereka yang mana mereka percaya untuk apa dia? Untuk melindungi diri, untuk memberi keselamatan dalam rumah dan sebagainya. Jadi gitu para jemaah sekalian. Maknanya dari sudut kekuasaan, termasuklah masyarakat kita di Malaysia, benda ni yang banyak sangat berlaku. Yang boleh merosakkan akidah dalam keadaan tak sedar para jemaah sekalian. Dalam keadaan tak sedar. Contoh, minta maaf cakap, ada setengah masih menggunakan ni rantai magnet kesihatan para jemaah sekalian. Dia pakai. Bila dia pakai para jemaah dirahmati Allah sekalian, dia akan rasa satu perubahan pada diri dia. Perubahan rasa apa dia? Ustaz, saya pakai benda ni. Time saya pakai, abang saya nak naik dekat atas badan saya ni yang berat berapa puluh kilo tu, saya boleh jadi tahan, boleh angkat dia. Tapi time tengah angkat, saya cuba buka untuk cabut, maka terus jadi tak boleh tak larat. Kena terus turun dia. Seolah-olah macam ada magic. Dia pun sebut gitu para jemaah sekalian. Ini benda yang bahaya, boleh merosakkan kepercayaan akidah dalam keadaan yang tak sedar. Sebab tu diharamkan benda pemakaian tersebut para jemaah sekalian. Walaupun al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal kepada sesuatu itu adalah harus. Semua benda harus pada awal para jemaah sekalian. Tapi dia akan boleh bertukar menjadi halal, boleh bertukar menjadi haram dan sebaliknya melihat kepada situasi wakil dan keadaan semasa para jemaah sekalian. Bayangkan kalaulah disebutkan pemakaian itu fatwanya asalnya pada harus, maka dibenarkan dalam agama. Apa akan jadi para jemaah sekalian? Semua duk pakai-pakai. Semua duk pakai-pakai sebab apa dia? Boleh jadi kuat badan. Boleh jadi sihat tubuh badan. Bila buka jadi automatik hilang dari sudut kekuatan dan kesihatan tersebut. Jadi itu dia punya mudarat dan bahayanya. Jadi orang yang beradab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala,
kita ada batasan kepercayaan kita, boleh dengan sesuatu suplemen yang kita dok makan, tapi di sebaliknya jangan lupa ia atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, seseorang muslim memandang bahawa kurniaan-kurniaan Allah, nikmat dan rahmatnya terhadap dirinya dan seluruh makhluk begitu jelas, maka berharaplah dia agar kurniaan Allah itu bertambah lagi, lalu ia memohon kepada Allah dengan tulus ikhlas, dengan berdoa dan kata-kata yang elok, dan juga dengan amal solehnya. Ini adalah satu daripada adab-adab terhadap Allah. Kerana bukan beradab dengan Allah namanya orang yang berputus asa daripada rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu, dan berputus harap daripada kurniaan Allah yang mencakupi dengan setiap yang ada. Baik. Yang keempat ni, yang menjadikan diri kita beradab terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang bagaimana kita merebut dengan segala kerahmatan, peluang yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Maknanya, peluang kita nak jadi kebaikan, nak jadi orang yang baik, peluang kita nak dapatkan pahala dalam hidup ni, banyak tak? Banyak peluang dan banyak jalan para jemaah sekalian. Selain daripada kita duduk dalam majlis ilmu, selain daripada kita datang untuk solat berjemaah, keluar lepas ni daripada surau, keluar habis daripada majlis ilmu, di luar sana banyak peluang kebaikan kita boleh tambahkan pahala, tambahkan keimanan. Hatta kita duk buat kerja pun boleh tambah pahala, tambah iman para jemaah sekalian. Kalau kena pada gaya dan caranya. Tapi jaga-jaga dengan kerja tu juga boleh makan diri yang menjadikan di antara perkara-perkara yang dosa pada diri kita para jemaah sekalian. Contoh, ni masuk tu bab tentang integriti para jemaah sekalian. Integriti dalam kerja, peluang untuk kita dapatkan jadikan kerja tu sebagai pahala. Tak berintegriti, walaupun benda yang kecil, benda yang simple para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka kita kena bersiap sedia walaupun hanya dengan stapler yang kecil para jemaah sekalian. Benda ni banyak saya sebut sebabnya bila buat training kursus para jemaah sekalian, ni ujung waktu je selagi sebelum daripada bulan 12 ni, banyak ada yang buat team building. Dalam team building tu dia minta untuk selitkan berkaitan dengan bab integriti dalam kerja. Walaupun benda simple para jemaah sekalian, barang dah hak milik daripada tempat kerja, contoh stapler. Stapler setengah tu, dekat stapler dia ada tagging para jemaah sekalian. Tagging hak kerajaan Malaysia. Tagging nombor siri ataupun nombor kod 02/11/00. Contoh para jemaah sekalian. Jadi benda tu setengahnya, walaupun stapler, akhirnya kita duk stapler tak perasan. Tiba-tiba duk bawa balik kat rumah, buat stapler kertas anak dekat rumah. Kan dah terbiar dekat rumah para jemaah sekalian. Jadi benda-benda yang kecil ni kita nampak remeh-temeh, tapi kita nak kena cuba jaga para jemaah sekalian. Tu belum cerita dalam bab integriti banyak para jemaah sekalian. Bab tentang masa kerja yang banyak iklan para jemaah sekalian. Orang anggap masa kerja banyak iklan ni macam-macam para jemaah sekalian. Iklan apa dia? Iklan kuih raya, masa kerja banyak iklan tudung. Contoh para jemaah sekalian. Jadi benda ni bukanlah nak kata skema tak boleh lebih kurang, bukan soal tu, tapi soal kita nak kena kira nanti kita nak jawab apa depan Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah dengan gaji, cara yang kita dapat. Sebab itu yang membezakan seseorang itu bila gaji dia 2,500 orang pertama, orang yang kedua gajinya 2,500. Gaji sama, tapi cara kerja itulah yang berbeza, yang menentukan kualiti pekerjaan, gaji dan juga gaji seseorang tersebut. Kita nak gaji ni bukan sekadar gaji yang halal. Gaji yang halal insya-Allah semua halal. Sebab apa? Kita kerja sekarang bukan mencuri, bukan kita merompak dan sebagainya. Kita kerja cara yang betul, kerja yang betul dari sudut agama. Tapi proses kerjanya itulah yang menentukan adakah halal lagi tayyibah, baik dan berkat, ataupun sekadar halal sahaja para jemaah sekalian. Tapi berkatnya yang kita risau para jemaah sekalian. Jadi tuan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di antaranya yang nak sebut dalam kehidupan kita ni, peluang kita banyak buat pahala. Jadi lepas ni cek balik. Mungkin ada benda yang kita terlepas pandang, jadikan itu sebagai pahala dalam pekerjaan kita. Dan termasuklah
Bila kita percaya bahawasanya banyak peluang untuk buat pahala, dalam masa yang sama, tidak boleh kita terlalu mudah untuk berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita ni rasakan diri kita sebagai hamba, kita rasa diri kita ni banyak dosa. Perasaan begitu bagus, tapi jangan sampai tidak ada usaha kita nak ke arah sesuatu yang lebih dalam amal ibadat para jemaah sekalian. Contoh, kita rasa Ustaz, kita bila baca ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Maknanya, ya Allah, aku tak layak masuk dalam syurgamu, namun aku dah sanggup untuk masuk ke dalam nerakamu. Ayat tu berkaitan dengan apa dia? Nak menjadikan diri kita sifat sebagai seorang kehambaan. Bagus tak? Bagus para jemaah sekalian. Tapi jangan sampai kita merasakan diri kehambaan, akhirnya kita nak buat sesuatu, kita nak minta sesuatu dalam hidup ni, rasa, oh tak boleh lah Ustaz. Tak boleh kita nak usaha gini sebab apa? Saya ni banyak dosa. Saya ni rasa tak layak nak buat benda tu. Saya ni rasa tak layak nak buat benda ni. Sebab apa? Dosa saya terlalu banyak. Dosa terlalu banyak itu betul, merasakan diri kehambaan. Dalam masa yang sama, tak salah kita minta doa, ya Allah, tempatkanlah aku bersama dengan orang-orang yang soleh. Tempatkan aku di dalam syurga Firdausmu, ya Allah. Cuma bila begitu, kenalah seiring dan sejalan dengan tindakan dan juga usaha. Jangan doa saja, usahanya tak ada. Itu yang tak jadi para jemaah sekalian. Duk minta masuk dalam syurga Allah. Tengok balik apa usaha tindakan yang kita buat nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hidup kita ni mudah je para jemaah sekalian. Kita nak sesuatu, tanyakan persoalan pada diri kita. Apa yang kita dah buat untuk nak dapatkan sesuatu tersebut? Kita nak jadi pekerja, nak dapat berangan kod tahun ni boleh dapat APC. Contoh para jemaah sekalian. Kan? So, apa tindakan kita nak dapat dengan APC tersebut? Ceklah, masa tu barulah dia akan keluar. Kadang bila kita tak tanyakan persoalan, kita tak nampak. Dia masa dia awang-awangan. Tapi bila ada persoalan, apa yang aku nak usahakan nak dapatkan benda tersebut? Pertama, kehadiran cantik. Kedua, performan daripada sudut kerja. Ketiga, KPI, capai ataupun tidak dari sudut kualiti kerja dan sebagainya para jemaah sekalian. Dan keempatnya, of course, berkaitan dengan integriti yang perlu dijaga para jemaah sekalian. Jadi, semua perkara-perkara inilah yang menjadikan diri kita beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So, jangan kita berputus asa dalam kehidupan. Baik, kita ambil yang terakhir para jemaah sekalian. Yang terakhir, seorang Muslim memandang kekuatan azab Allah Tuhannya kepada kepedihan siksaannya dan kecepatan perhitungannya terhadap mereka yang asi, maka dia mengelak diri daripada tindakan tersebut dengan mentaatinya dan berhati-hati daripada melakukan maksiat terhadapnya. Ini pun termasuk daripada adab-adab terhadap Allah. Kerana tidak beradab di sisi Allah, orang yang berakal sekiranya seseorang Muslim mendedahkan dirinya dengan melakukan maksiat dan kezaliman, sedangkan dia seorang hamba yang lemah dan tidak terdaya terhadap Tuhan yang gagah lagi perkasa. Baik, yang terakhir ni para jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita merasakan bahawasanya dalam hidup ni balasan yang Allah akan beri, semuanya kita akan dapat terhadap apa yang kita buat para jemaah sekalian. Dan bila kita rasa tersebut, kita akan berhati-hati daripada melakukan kemaksiatan. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita rasakan perkara tersebut para jemaah sekalian, Allah akan balas, kita akan menjaga diri kita daripada menunjukkan dosa yang telah kita lakukan dalam kehidupan. Ini pun zaman yang bahaya hari ini. Setengah orang, dia merasa bangga, seronok dengan kemaksiatan yang dia buat. Siap ditunjuk lagi, siap suruh orang like lagi para jemaah sekalian. Ni bahayanya kadang bila media sosial yang kadang tak perasan, itu sebenarnya maksiat. Dan benda ni sebenarnya mendatangkan dosa. Dan bila perkara tu kita tak sedar dan tak nampak terlepas pandang para jemaah sekalian, maka kita menunjukkan kepada orang lain. Sebab tu kadang kalau kita dengan anak cucu pun sebolehnya elakkan daripada cerita perkara-perkara yang silam. Kan cerita kat cucu atuk dulu. Dulu masa atuk zaman-zaman dulu, masa tu atuk solat pun payah nak solat. Kan duk cerita, macam bangga para jemaah sekalian. Atuk nak solat sehari 5 waktu pun tak. Dulu duk main karaoke, syok layan karaoke. Pukul 7 kita pasang karaoke itu dan sebagainya. Habis daripada azan maghrib, kita sambung lagi karaoke. Tu dulu atuk dulu macam tu.
sekarang ni dah taubat sikit lah. Kan, para jemaah sekalian. Jadi benda tu kadang tak terperasan. Seolah-olah kita cerita menampakkan seronok dan membanggakan dengan apa yang kita lakukan dulu, para jemaah sekalian. Jadi sebab tu kalau boleh, elakkan, tutupkan, jangan sampai akhirnya takut menjadi suatu yang fitnah dalam kehidupan. Kita yang mengejutkan, membangkitkan fitnah tersebut. Jadi muslimin muslimat, tuan-puan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sekadar itu untuk pertemuan kita bersama pada petang ni, insya-Allah kita bertemu pada masa-masa yang akan datang, para jemaah sekalian. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah. Yang lemah dan kurang itu pada diri saya, mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan kita semua sekali diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.